Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengajian kita insyaallah dengan mudah-mudahannya perjalanan pengajian kita pada malam ini berkati insyaallah. Ada Fatihah kepada pengarang kita. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, jadi kita tengok kitab kita kalau muka surat, kalau yang naskah Rumi tadi muka surat apa? Gumit bagi tahu tadi muka surat apa? 77. 77. Rumi 77. Rumi muka surat 77. Kalau Rumi muka surat 77. Saya tak sempat nak tengok untuk komen di Facebook. Mudah-mudahan lain kita okey untuk Dia bertanya Jawi Mesra. Jawi muka surat 31. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah taala, dan berkata tuan musannif dan pengarang bagi kitab penawar bagi hati kita, dan ketahui olehmu bahwasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu bahawa engkau berfikir pada janji siksa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana janji siksa? Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat itu kepada suratan amal orang yang diumpat. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau dan banyak umpat engkau. Kemudian selepas itu, tilik olehmu akan kecelaan engkau, maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Jadi kita sedang membahaskan, sedang memuzakarahkan, sedang memutalaahkan daripada perihal pengajian kita berkenaan mengumpat. Masih lagi dalam tajuk yang panjang daripada bab yang kedua dalam kitab yang kedua ni, duk bicarakan, duk nyatakan atas sangat loba, sangat banyak, sangat tamaknya atas berkata-kata. Dengan sebab banyak berkata-kata, kita akan tersabit dengan banyak benda. Ya, akan tersangkut dengan banyak perkara. Tersabit dengan bohong. Lagi tersabit dengan mengumpat. Lagi selagi akan datang tajuk kita nak masuk, dia tersabit dengan berbantah-bantah, bergaduh-gaduh dengan sebab kata-kata. Sebab perkataan. Begitu. Jadi kalau kita tengok pada mengumpat baru ni, pada berbohong baru ni, ijma' ulama berbohong adalah dosa. Sepakat para ulama berkata, menyatakan, memberikan hukum
bahawa berbohong, bercakap bohong itu berdosa. Maka terbit daripada bohong itu, juga daripada bohong itu, ada yang syarak benarkan, berlandaskan daripada agama. Syarak membenarkan berbohong. Terbit juga daripada mengumpat itu, faham juga daripada mengumpat yang kita baca baru-baru ni, ijma' ulama menyatakan haram. Maka daripada mengumpat tersebut, ada juga yang telah pun para alim ulama menggariskan yang tidak haram daripada syarak kita. Ada 6 yang kita baca baru-baru ni. Cuma mungkin kita nak rujuk balik pengajian kita baru ni, tak ada lagi dah di YouTube tu sebab kita baru nak buka malam ni. Macam tu. Jadi malam ni pun nak sambung hak mengumpat tu lagi. 6 yang dibolehkan tu mana kena tengok lah hak pengajian malam baru ni. Malam ni patutnya pun ada pengajian yang sepatut bagi tadi tu, tapi oleh kerana kita ada urusan, maka kita pindah ke malam tu. Maka hak malam ni kata Tuan Musannif, bagi nak elakkan kita daripada mengumpat, dan ketahui olehmu bahawasanya ubat yang menegahkan daripada mengumpat itu, ada ubat, ada penawar. Lagu mana? Bahawa engkau berfikir pada janji siksa yang datang daripada Nabi SAW yang dikhabarkan. Yang datang dengan maksud yang diceritakan, yang diberitahukan, yang diberi amarankan daripada Nabi SAW. Kita fikir pada janji siksa. Sekarang tak kena siksa lagi, tapi dah ada janji siksa untuk kita, yang kalau kita mengumpat kita akan kena. Mana yang Nabi ceritakan? Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan aman orang yang diumpat. Kita kata kita sembahyang rajin, kita kata kita baca Quran rajin, kita kata di musim Covid ni kita ahli jawatan kuasa masjid, kita boleh pergi ke masjid. Minta maaf tau, ni kita mengaji ni kita tak kata kat siapa, kita kata kat diri kita. Kita boleh pergi ke masjid. Besar pahala aku ni, tapi dalam banyak-banyak susah, dalam banyak-banyak besar, dalam banyak-banyak kita duk rasa kita dapat pahala yang banyak, tiba-tiba dengan umpat ini diberikan tukaran sistem butter. Kita sembahyang letih, sembahyang kita tadi bagi kepada orang yang kita mengumpat. Kita kata dia tu kaki pendek, kita kata dia tu apa punya teruk apa semua. Jadi mengumpat ni seperti mana hak kita faham, Nabi pun sebut dah, zikraka akhaka bima yakrah. Bila sebutan dia dengar kita menyebut apa yang kita sebut tu, dia berasa benci, dia berasa nak marah kat kita, sebab kita sebut benda-benda lemah dia. Memang betul dia punya kelemahan, tapi bila kita sebut, dia berasa benci dengan apa yang kita sebut, mengumpat. Betul lah. Bila kita sebut benda yang baik daripada dia, tu nama puji. Sebut benda hak buruk daripada dia, tu nama mengumpat. Tapi benda betul lah, benda tak betul tu panggil fitnah. Seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpatnya. Kita duk mengumpat kat dia, kita tengok dia huduh, kita tengok dia tak sembahyang, tapi kita duk mengumpat kat dia. Cuba pergi cerita elok-elok. Kalau kita duk mengumpat dia tu apa, kalau keluarga tak jaga langsung apa semua bagian, kita akan duk bunyi kat belakang, tak mahu nak pergi cerita depan. Habis sembahyang bang kita, puasa kita beri kat dia, akhirat esok dia untung, kita rugi. Tu lah.
Jadi lagu tu pula. Jadi Nabi pesan lagu tu. Maka tilik olehmu, lihat olehmu akan sedikit kebajikan. Nabi pesan kat kita. Nabi suruh kita peluk. Kita ni tengoklah pada amal kita, kebajikan kita sikit. Buat. Tengoklah kepada kebajikan kita sikit. Dan banyak umpat engkau. Jadi tolong perbesar pakai kanta sikit. Pakai kanta tengok. Jangan duk tampak kepada besar amal kita. Tengok pada banyak mana dah kita duk mengumpat selama. Banyak mana dah kita duk mengumpat selama. Tu. Takut apa? Takut dosa selama ni kita beri kat dia saja. Tu takut apa? Letih selama ni nak kata boleh semayang, boleh buat amal tu, boleh amal ni. Semua tu saya tibuh dekat buku suratan amal dia. Tu lagu mana? Kita nak mengaji malam ni pun, boleh tahan. Sat line clear, sat line tak clear. Sat okey, sat tak okey. Tu punya susah. Kena hak kita pula dengan ada anak kecil nak boleh baca tu pun kan. Dia nak buat hal apa pun cancel dan sebagainya. Bukan mudah, bukan senang. Kita Allahu Akbar tu kata tu, kita ni bukan hebat tau manusia. Macam pok duk picak ni, kita suluh tengok kita ni berumpat orang banyak. Pakai tak ada apa juga kita ni. Akhir-akhir kesudahan tak ada apa juga. Muflis. Kita duk tanya mana sembahyang aku dulu, mana puasa aku, tak ada. Pasal apa? Duk sedekah bagi kat orang. Duk kekah bagi kat orang, duk infak bagi kat orang. Nak sembahyang tu letih bagi kat orang buat apa? Tu duk mengumpat tu bagi kat orang. Murah hati semua. Kalau macam tu lepas ni jangan duk mengumpat dah. Jagalah dalam. Maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan kau. Rasakanlah, tilikkan, tengoklah pada amal kita sikit ni kata Nabi. Dan banyak umpat engkau. Jadi kita ni bagi berasalah kita ni banyak mengumpat. Kemudian tilik olehmu akan kecelaan engkau. Tak usah duk tengok buruk orang lah. Dia kalau kata dia huduh, kita huduh lagi lah. Kalau kata seorang-seorang tu kita tengok dia tu malas, dia tu tak betul, dia tu buat salah, dia tu buat silap. Aku ni pun silap banyak lagi lah. Kan. Bezalah kita dengan pelajar ni, kita kena laksana apa yang guru suruh. Buat amanah. Guru suruh catik maika-maika yang buat salah dan silap. Kena catik lah tu. Tu amanah. Mimpi silap. Saya tak mau catik lah Ustaz. Pasal apa? Saya pun ada salah silap juga. Itu tak betul. Ini di sini ni pada kedudukan kita sebagai manusiawi yang biasa. Jangan banyak cari salah orang, tapi banyak duk cari salah kita. Lagu tu. Maka lagi kata di sini, maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baik daripada berbimbang dengan diri orang lain. Lagu tu. Kena banyak bimbang pasal diri kita daripada duk bimbang pasal diri orang lain. Kena banyak jaga tepi kain kita dari banyak duk jaga tepi kain orang lain. Ni sok-sek hang nak tahu tak apa dia? Dia terbit tajuk. Sok-sek. Terbit. Jangan. Kita ni lebih suka cerita pasal orang 2 jam tak paling. Tapi kalau cerita pasal diri kita, duk 5 minit telinga panas. Tu lagu tu dah jadi. Lagu tu dia dah jadi. Baik, masih okey no? Dua-dua. Baik. Maaf, begitulah kita ni nak mengaji di musim PKP ni. Dia mari data tak ada, dia mari line hujan tak apa nak. Dah masjid surau kita pun tak boleh nak kita imarah kerana musim Covid, kerana wabak-wabak yang datang kepada kita. Walau bagaimanapun kita buat. Kata Imam Ghazali, kalau tak boleh buat semua, dengan kita tinggal semua.
Ini kita usaha perselesaikan ilmu fardu ain kita daripada ilmu asas tasawuf. Bukannya susah pun. Kita bukan pasal nak belajar terbang atas langit pelbagai. Kadang-kadang orang dengar ilmu tasawuf, tapi hebat ilmu tasawuf. Saya ni bukan sakan. Apa sakan? Ni ilmu tasawuf fardu ain, wajib belajar ni. Dia ada ilmu tasawuf yang hakikat, ada yang tasawuf syariat. Ni tasawuf syariat. Hakikat ni kitab hikam banyak kami duk ngaji di pondok. Hak tu bagi orang ngaji banyak dah tak apa. Ni kita tak ada nak ngaji banyak mana lagi duk tadah dah ngaji kitab tu. Pakai tahuan setengah. Ni mayang tak reti lagi. Mayang pun lebih kurang macam tu padu. Macam ayam patut padi. Tak boleh. Sujud pun tengok sopa tangan. Sopanya yang Nabi sebutkan sebagai tangan anjing. Tangan letak gitu rapat atas. Tak betul lagi banyak semayang. Duk kira ke tasawuf hakikat lah. Tak mau. Ni tasawuf syariat ni tasawuf fardu ain. Tu. Jadi maka berbimbang engkau dengan diri engkau lebih baiklah daripada duk berbimbang dengan diri orang lain, orang yang lain. Rasa duk gelut hak orang. Bahasanya gelut hak kita. Rasa duk kalut hak orang, kalut hak kita. Kita ada cerita makcik dia. Rasa duk kalut dengan Pok Mat. Rasa duk kalut dengan Pok Yeh. Rasa duk kalut dengan Mak Nak dan sebagainya. Kira hak kita ni. Kalut ke kita ni. Dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau atas diri engkau lebih banyak, yakni berat daripada mudarat dosa besar orang lain. Walaupun kita ni dosa kecil, orang tu dosa dia besar. Gelut ke dosa kecil kita tu. Anggaplah dosa kecil kita tu sebagai perkara yang amat penting untuk kita selesaikan. Duk kalut ke dosa besar ni. Duk kalut dia cerita zina ni. Duk kalut ke cerita dia minum arak. Duk kalut ke cerita perkara-perkara dosa besar yang dia buat. Dosa kecil kita buat tak tahu. Jangan jadi lagu tu. Jangan jadi mata lalat. Orang kata. Dia tak nampak ni, dia tak nampak hak elok, paja nampak buruk. Apa dia? Najis, taik memang dia nampak lalat. Okey, tak apa mau, tak minat sangat. Taik, Allahu Akbar. Kurang sedia. Busuk-busuk, kurang sedia. Kita jangan jadi lagu tu. Jadilah kita ni mata lebah yang sentiasa mencari madu-madu yang manis-manis. Itu kita nak. Boleh. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, kalaulah kita ni tak ada celah, tak ada buruk langsung lagi, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu adalah sebesar-besar segala kecelaan. Bila mana, kata Tuan Musa, kita ni tak tahu langsung pasal buruk diri kita. Itu sebenarnya yang seburuk-buruk, sebesar-besar kerosakan yang berlaku kepada kita. Sebab dia tak sedar diri. Tak sedar kata diri ni banyak celah. Sebenar diri kita ni banyak kecelaan, banyak tak sempurna diri kita. Tapi oleh kerana ada penyakit passion rasa diri sempurna, tu masalah. Itu kita duk mengaji kitab penawar bagi hati, nak bagi ubat kepada hati ni. Nak bagi vaksin kepada hati kita. Dalam kita duk bergelumang, duk bersibuk pasal, duk sembang pasal vaksin COVID-19, jangan lupa vaksin untuk hati kita pun kena ada. Ini vaksin dalam bentuk penawar yang diceritakan daripada hadis Nabi, yang disimpankan daripada hadis Nabi, riwayat daripada alim ulama, disimpan letak dalam kitab penawar bagi hati ni, habuan vaksin untuk hati kita.
maka janganlah kita duk rasa diri kita ni tak ada celah. Yang kata Tuan Musannif. Dan jika tiada ada pada engkau kecelaan, maka ketahui olehmu kalau kita duk berasa kita ni tak ada celah langsung, hendaklah kita ni tahu bahawasanya jahil engkau, tak tahu engkau tu dengan kecelaan diri engkau tu adalah sebesar-besar segala kecelaan. Kalau hang duk merasa tak ada langsung kecelaan, semua komplit, semua perfect, sempurna, maka sebenarnya itu adalah sebesar-besar celah untuk diri hang. Allah. Nah, kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan, kata Tuan Musannif itu, siapa dia manusia hak lepas daripada salah dan silap, terlepas daripada celah? Siapa dia? Tak ada. Jadi bila dia berasa dia perfect, maksudnya dia adalah sebesar-besar celah telah ada pada dia. Jadi tak boleh kita nak rasa kita perfect. Sama lah macam saya. Walaupun saya boleh baca kitab dan sebagainya, tidak semestinya saya kata saya yang paling perfect, saya juga ada celah. Gitu. Saya tengah baca, bahkan saya baca kitab orang, dan saya baca kitab saya. Kemudian jika sunyi engkau daripada kecelaan, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala. Korek juga nak cari. Kalaulah kita ni sedap diri. Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan memang tak ada celah lah. Tiba-tiba kita korek, cari. Ya Allah, Akbar, Subhanallah. Aku ni tak ada lagi lah rasa buat salah dan silap. Kalau jadi lagu tu, kalau dah memang cari sungguh tak jumpa sungguh lagu tu, maka hendaklah engkau syukur akan Allah Ta'ala kerana ganti bagi mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Hendaklah syukur kepada Allah. Sebab apa? Kerana nak bagi ganti kepada mengumpat. Sebab apa ganti kepada mengumpat? Kerana mengumpat itu adalah sebesar-besar kecelaan. Mengumpat tu sebesar-besar kecelaan. Jadi kalau kita korek punya korek, kita tak biasa buat mengumpat tu, kira kita perfect lah. Betul sungguh. Dia mesti juga duduk seorang-seorang tak apa. Main duduk ramai, duduk dengan kawan-kawan. Aku nak abakkan hang sikit ni. Nak abakkan hang sikit, kita start. A, B, C, D, E, F, G, habis sampai Z. Sebab itulah kita kena, dalam hidup kita ni susah kita nak beramal di akhir zaman. Kadang-kadang lah ni duduk seorang pun jadi mengumpat dengan tulisan Facebook, WhatsApp. Kadang dalam grup tu tengok Allah mari macam-macam. Kalau kita tak boleh nak mengelakkan dengan tangan kita elakkan dengan selemah-lemah iman kita dengan hati kita. Allah Rabbi, susah ya akhir zaman ni. Tak apalah situ. Baik. Habis bab mengumpat situ. Dan ada pun berbantah-bantah, berkelahi ataupun duk berlawan cakap, maka iaitu berbantah-bantah tu lagu mana? Mencela akan perkataan orang yang lain. Duk perendah, duk mencela dengan perkataan orang lain. Tak betul tu. Dia tu cakap, mana lagu kecil. Perendah. Dengan macam mana? Dengan menzahirkan kecederaan padanya pada perkataan orang lain. Dengan menunjuk cacat pada perkataan orang lain atau menunjuk tak sempurna pada perkataan orang lain. Itu bantah namanya tu. Sama ada cedera pada lafaznya atau pada maknanya. Dia kata lagu tu. Dia pakai, dia kata cik dan. Dia cakap lagu tu. Apa?
bermula membangkitkan atas berbantah-bantah, berselisih, berbalah itu dua perkara. Dia start daripada dua benda. Apa? Ada kalanya kerana meninggikan diri, rasa besar diri. Dia rasa tak boleh orang kata kalam orang lain tak boleh potong dah. Dia mesti dia. Jadi dia lagu tu pula. Allahu Akbar. Dengan menzahirkan kelebihan dirinya, seolahnya orang lain tak ada kelebihan, dia aja ada lebih. Kita tak boleh ni, kita rajin sebut dalam bahasa kita ni apa? Tinggi diri, besar diri ni apa? Pasal dia apa dia tahu ada tu sebut. Orang jenis tu orang tak ada orang cakap dia ni apa dia? Tahu? Selfish tu bukan dia, selfish tu pentingkan diri. Dia mesti dia lebih. Orang tak lebih pada dia. Cakap time dia orang tak boleh. Oh dia tu kalau cakap kita suruh potong dia. Angin tinggi. Angin tinggi. Jangan ada macam tu. Kalau ada pun kita ada mengaji malam ni, kalau ada betul ikhlaskan hati kita kerana Allah. Astaghfirullahalazim, aku nak betul lepas ni benda-benda ni aku tak mau buat lah. Kalau ada benda-benda ni sebenarnya boleh membawa kepada rosaknya amal kita. Letih saja. Nak semayang bang pun letih. Duk sabit dengan benda-benda kecil-kecil nampak biasa ni, tapi duk makan amal. Tak mau lah macam ni. Duk makan amalan kita tak mau. Dan ada kalanya kerana tabiat yang jahat yang suka menghinakan orang yang lain. Tak apalah kalau passion jahat lah, tak apalah. Mana boleh tak apa pula. Dah perangai dia passion jahat. Memang dia ni kalau orang cakap dia memang pangkah orang. Kalau orang cakap dia kerja dia nak pangkah orang. Tu PR dia. Kita nak jadi orang baik, kita tak mau macam tu. Ni cerita kalau dah jenis tabiat dia orang jahat yang suka duk hina kan. Panggil dia buruk. Dia suka hina orang lain. Tu PR macam tu kita jangan tinggal. Kita sebab kita nak jadi orang baik, kita bukan orang jahat. Tu ada kalanya macam tu. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia berbantah-bantah akan dua perkara yang sangat keji ini. Jadi bermula membangkitkan atas berbantah-bantah itu dua perkara yang menyebabkan jadi bantah ni. Ada kalanya kerana dia meninggikan diri dengan menzahirkan kelebihan diri dia. Sebab tu dia duk bantah-bantah tu. Dia duk penaik diri dia. Dan ada kalanya dia jenis tabiat yang jahat. Dia suka duk hinakan orang lain. Dua ni punca pasal. Nak jadi bantah belawa cakap. Tu dua ni. Maka berbantah-bantah itu menguatkan ia akan dua perkara yang sangat keji. Sangat keji lah. Duk penaik diri, duk petinggi diri dia dengan pangai yang jahat, jenis tabiat dia suka duk berlawan cakap dengan orang. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan. Kalau kita ada pangai macam ni, bahawa kita ni mestilah selepas ini membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Dah kita mengaji dah kitab ni. Kalau kita ada perangai ni, kita tak ada duk talau kat siapa, kita ada mengaji ni lah. Pasal apa? Pasal kita nak perbetul diri kita kan. Sebelum ni diri kita tak betul. Apa guna kalau kita mengaji takkan nak isi masalah pang PKP kan? Bukan tu tujuan matlamat kita. Kalau tak ada PKP sekalipun, kita wajib belajar ilmu ni sebab ilmu ni wajib. Kalau tak belajar, nanti di akhirat akan disiksa wal'iyadu billah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak selesaikan hutang kita kepada Allah. Sebab ni ilmu fardu ain, ilmu wajib.
Kalau kita tak belajar tentang ilmu keduniaan, tak kuat lagi. Tak kena seksa Tak belajar pasal sifat hati kena beramai dengan 10 sifat terpuji dan hindar 10 sifat terpuji. Kita tak belajar pasal ini, kita kena seksa. Sebab kita tak belajar, hati kita tak tahu nak bersifat dengan sifat terpuji yang mana satu sifat terpuji. Tak tahu sebab tak belajar. Tu. Jadi kita kena belajar. Maka bila kita belajar, malam ni kita berjumpa ni. Dah berjumpa ni kena berubah. Imam Ghazali sebut tak dinamakan orang berilmu selagi mana dia tak beramal. Tu. Jadi kita nak kena jadilah orang yang beramal, baru nama orang berilmu. Lagu tu. Sebab itu mengaji kita bukan sekadar isi masa PKP, malahan kita nak menyelesaikan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Kitab ni pun nanti kalau kata kita habis, kita baca balik, jadikan wirid supaya kita tak lupa benda mana kita kena buat, benda mana tak kena buat. Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Wajib atas kita bahawa kita kena benarkan barang ataupun perkara yang kita dengar daripada perkataan sebenar. Jangan sebab tinggi diri, nak perbesar diri kita tak mau dengar perkataan yang elok. Perkataan tu betul, tapi oleh kerana kita nak benar, kita jenis perangai tinggi diri ni, maka kita duk kata kita juga betul, orang tak betul. Padahal dia kata betul. Ataupun kita perangai jenis memang jenis nak berlawan cakap dengan orang juga. Biarlah kita salah pun tak boleh. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang daripada perkara yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Bila kita dengar perkataan yang salah sekalipun, diamlah. Elakkan daripada berbantah-bantah. Ponok nak bantah-bantah buat apa? Kata lagi di sini, melainkan apabila ada pada menyebutnya, pada sebutannya siapa-siapa pun lah faedah yang bangsa agama, kecuali kalau bersabit dengan hal agama, kemanfaatan agama. Jadi saat itu kita kalau kata ada salah orang tu, kita betul, maka menyebut engkau akan dia akan daripada perkataan yang salah tadi itu, yang mesti kita betulkan sebab ada faedah bangsa agama tu, dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan atas jalan hikmah. Lemah lembut, dengan kasar. Cucu Nabi SAW, satu ketika dia tengok seorang pakcik ambil ayat semayang tak betul. Maka dia pergi cakap, Pakcik tolong tengok Ustaz, kami ambil ayat semayang betul tak? Hasan dengan Husin, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husin, dia pun ambil ayat semayang. Pakcik tadi tengok, Pakcik siapa betul? Pakcik tadi kata dekat mereka, apa betul ambil semayang? Pakcik tak betul ni. Masya Allah, tengok cucu Rasulullah ajak orang tu. Bukan kena ajak, kena contoh, Pakcik tak betul pun. Bukan kena contoh, woi budak. Bukan macam tu kan. Ini betul lari tadi daripada masjid, dah lah orang tak apa mau pergi dah. Musim PKP ni kita main contoh macam tu lah. Jangan ada benda-benda perkara yang macam tu. Budak-budak ni pula dia jenis ingat lama. Saya aku dengan tak mau pergi dah masjid tu. Aku geram kat sosial tu, cakap lebih kurang tu. Tak maulah macam tu. Kita ada autoriti, kuasa kita untuk jaga masjid, surau, mana-mana tempat yang bersabit dengan agama. Guna jalan hikmah supaya hati mereka lembut dengan agama.
Habis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sabda, man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu baitun fi a'lal jannah wa man tarakahu wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah. Sesiapa yang meninggalkan, artinya barang siapa meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika ia yang sebenar. Jadi siapa-siapa Nabi kata yang meninggalkan, ia akan berbantah-bantah. Bantah-bantah lawan cakap ya. Pada ketika bila? Pada ketika ia yang sebenar, ini pada ketika dia betul. Jadi arti daripada hadis Nabi SAW, barang siapa meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar, dia betul. Pada masa dia betul, tapi dia tinggalkan juga, malah aku nak play kan? Maka pada nescaya diperbuat baginya rumah pada setinggi-tinggi syurga. Akan diperbuat bagi dia tu rumah pada setinggi-tinggi syurga. Tempat yang paling tinggi dalam syurga dia dapat rumah. Dan barang siapa meninggalkan akan dia berbantah-bantah tu lah pada ketika ia yang salah. Jadi dia tinggal tu masa dia salah. Kadang-kadang kita salah ni lagi nak keli, sonok nak melawan ni. Tak kira, nak kira orang kata apa? Nak tegak benang hak basah, benang yang basah. Nescaya diperbuat baginya rumah pada keliling syurga. Jadi siapa-siapa hak meninggalkan bertengkar, berjidal, berdebat di saat dia memang dia tu salah, nescaya dibinakan sebuah rumah untuk dia di sekeliling syurga. Tu. Ada sabit pada riwayat yang lain, ada hadis menyatakan mafhum ini, siapa-siapa meninggalkan perbuatan berbantah-bantahan dan confirm dia memang salah, nescaya akan dibina sebuah rumah untuknya di sekeliling syurga. Sesiapa yang meninggalkannya sedangkan dia benar, nescaya akan dibina sebuah rumah untuk dia di pertengahannya. Sesiapa yang memperelokkan akhlaknya, nescaya akan dibina sebuah rumah untuknya di tempat paling tinggi dalam syurga. Hadis ni riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan lafaz daripadanya Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Jadi ada banyak riwayat hadis lah di sini. Itu nak abang bagi tahu kepada kita kelebihan kita meninggalkan bantah-bantah ni. Tak ada apa lebih pun lagu tu. Bermula yang demikian itu, meninggalkan bertengkar pula, kerana meninggalkan berbantah atas yang sebenar itu lebih sukar. Kenyataan sebenarnya bermula yang demikian itu, kerana meninggalkan berbantah itu atas yang sebenar walaupun kita betul itu lebih sukar. Dan sabda Nabi SAW, la yastakmilul 'abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhiqqun. Tiada menyempurnakan oleh hamba itu akan sebenar-benar iman hingga meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar.
Jadi hakikat keimanan seseorang hamba tu belum cukup sempurna sampailah dia meninggalkan sikap, perangai, akhlak berbantah-bantah. Dalam hal keadaan dia tinggal tu, dia dalam keadaan yang benar. Orang macam ni, masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa inilah hakikat keimanan. Dia betul tapi dia tinggal bertegak. Kita lalu kalau kita betul, aku nak lawan, aku tak boleh dengan dia tu, tegak juga. Bukan lagu, tak ada apa kelebihan. Nah. Habis itu. Jadi kita nak masuk lagi satu dalam tajuk yang baru. Dan adapun melawak dan seloroh lah, maka berlebih-lebihan padanya, membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia akan dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa kita akan berhenti di situ dulu lah. Sekarang jam 10.43 untuk kita masuk ke tajuk pada malam besok berkenaan bercakap melawak ataupun selawat ataupun buat lawak yang dibenarkan oleh syarakah ataupun tidakkah. Besok insya-Allah kita akan tengok semula. Jika ada sebarang soalan, kita akan buka soalan set untuk 2 minit saja insya-Allah. Kalau ada sebarang soalan, boleh kita tanya sekarang. Kita bagi peluang pertanyaan Ustaz. Dan bersih hati Moses dibuka semakin betul semakin boleh lawan yang bersih hatinya Moses. Waktu bersih boleh hati kita hidup yang bersih hati boleh hati kita hidup. Jadi dalam soal kalau mungkin bertemu atau orang yang jauh ya, jadi dalam bertemu kalau mungkin orang yang berjalan boleh mengatakan kalau bahasa dan selanjutnya dan kemudian sepatutnya bagi raja dan orang besar-besar yang mereka memiliki Saya jawab sikit soalan lah. Jadi ada orang tanya, berbantah untuk agama dibolehkan atau tidak? Berlawan cakap untuk agama. Kita tengok berbantah untuk agama ni, kalau kita tengok balik yang kita belajar tadi, disebut tadi, tak sebut haram ke tidak. Cuma Nabi kata orang siapa meninggalkan akan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar, dia betul, ada ganjaran yang Allah akan bagi kepada dia. Jadi kalau kita nak betulkan satu-satu tu, eloknya atas jalan hikmah. Tak perlu kita kasar. Tak perlu kita kasar.
Kalau kita tengok tadi dia cerita di awal itu, dia mentakrifkan kepada kita apa itu berbantah. Nah, dia mentakrifkan kepada kita apa itu berbantah. Selalunya nak jadi punca ni sebab ada dua. Pasal nak meninggikan diri dan nak tunjukkan diri dia tu lebih. Atau memang passion tabiat dia jenis suka hina orang lain. Dua passion ni. Tu dua passion ni. Sebab itu Nabi pun jelaskan, siapa-siapa tinggalkan bantah, sungguhnya dia ini ada kelebihan-kelebihan yang Allah akan bagi di dalam syurga. Jadi siapa-siapa lagi yang hindar daripada berlawan, bertengkar, berbantah-bantah ni, saat mana dia pula berada pada jalan yang dia tu betul, agak susah. Agak susah. Kalau dia boleh buat, masya-Allah, subhanallah, setiap pengorbanan yang susah tu, dia akan dapat nilai yang mahal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu soalan apa lagi? Saya minta maaf banyak sebab malam ni saya seorang daripada kelas yang lain pula. Jadi untuk baca soalan tu kita tak boleh nak baca secara direct. Tak boleh nak baca secara direct di Google Meet. Saya harap kalau ada di Google Meet sekarang tolong print screen dan tolong WhatsApp personal pada saya soalan-soalan tu. Kita akan jawab dalam WhatsApp insya-Allah. Mungkin ada salah seorang yang boleh tolong print screen dan tak personal kepada saya untuk saya jawab. Sebab kita dah volunteer dan tidak ada orang yang menguruskan live kita pada malam ni. Hanya bertemu dengan kelas Michael saja insya-Allah. Jadi saya rasa untuk tekat malam ini kita berhenti di situ. Insya-Allah kita jumpa pula pada hari Rabu pun saya rasa kena buat malam juga. Ini hari Isnin, besok tak ada. Rabu saya rasa kita akan buat malam juga insya-Allah. Habis itulah kalau ada soalan tolong print screen dan WhatsApp pada saya di personal melalui WhatsApp pun juga insya-Allah. Jadi kita berhenti situ dan ada pun melawak dan seluruh maka berlebihan padanya membanyakkan ia akan takwa Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان سيدنا مولانا السلام عليكم. Kalau ada sebarang soalan, print screen yang tadi kita komen, print screen yang tak